Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kita keizinan untuk bertemu lagi dalam rancangan Tazkirah online kali ini. Ya, moga-moga kita bersama mendapat manfaat apa yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi beberapa hari lepas kita telah sampaikan tentang adab-adab ketika bangun tidur. Kali ini kita akan sampaikan juga dan juga bagi sedikit adab-adab tentang bagaimana adab-adab pula ketika hendak tidur. Kali ini kita akan terangkan kepada saudara-saudara sekalian, saudari-saudari tentang adab-adab ketika hendak tidur. Sebenarnya banyak adab-adab ketika hendak tidur, tapi di sini kita akan bagi hanya 7 sahaja adab-adab ketika hendak tidur, seperti mana yang tertulis di dalam kitab-kitab Islam, agama Islam kita, insya-Allah ya. Teruskan menonton hingga ke akhir rancangan ini. Teruskan menonton. Adab yang pertama sekali ialah tidur awal. Tidur adalah keperluan paling asas yang diperlukan oleh manusia. Setelah penat melakukan aktiviti, sudah tentu badan kita memerlukan masa untuk berehat. Salah satunya adalah dengan tidur. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga mengajar cara tidur yang baik. Ini diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Manusia memerlukan waktu tidur yang mencukupi di antara 7 atau 8 jam sehari. Kebiasaan berjaga malam tanpa ada urusan penting tidak disukai oleh Nabi. Ini kerana tidur lewat dianggap membuang masa dan boleh mempengaruhi waktu ibadah hingga kita terlewat salat subuh. Kebiasaannya begitulah. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Barzah radhiyallahu an. Dia berkata bahawa Rasulullah membenci tidur pada malam sebelum solat Isya dan setelah itu perbualan yang tidak berguna. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang sebenarnya jika tidak ada perkara-perkara yang penting di malam hari, lebih baiklah kita tidur awal ya, rehatkan badan kita supaya besok pagi bangun subuh badan rasa ringan dan segar. Yang kedua iaitu dengan berwuduk sebelum tidur. Dalam sebuah hadis yang turut diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah summa taji' ala shikkikal ayman." Maksudnya, apabila kamu pergi ke tempat perbaringan kamu, maka hendaklah kamu wuduk seperti kamu wuduk untuk salat, kemudian berbaringlah di lambung sebelah kananmu. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Adab yang ketiga, bersihkan tempat tidur. Bersihkan tempat tidur ini seperti yang disebut dalam hadis Nabi, "Idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilai falyanfudhu bi sanifati idarihi 3 marratin."
Maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu bangun dari tempat tidurnya, kemudian dia kembali kepadanya, maka hendaklah dia mengibaskannya dengan hujung kainnya sebanyak 3 kali. Adab yang keempat, padamkan lampu. Kenapa kita dikehendaki padam lampu? Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Maksudnya, janganlah biarkan api di rumah kalian, yakni menyala ketika kalian sedang tidur. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, dulu di zaman Nabi tidak ada elektrik. Mereka menggunakan seperti unggun api, membakar kayu, menjadikan api sebagai cahaya, ya. Tapi kita boleh kiaskan pada zaman kita menggunakan elektrik pun boleh, insya-Allah. Sebenarnya memadamkan lampu ini ataupun api ini banyak hikmah di sebaliknya, ya. Di antaranya untuk keselamatan kita juga, ya, supaya tidak berlaku kebakaran rumah, ya, dan sebagainya. Adab yang kelima, ini penting, ya, untuk kita faham. Sebenarnya membaca surah, tidak sebenarnya surah 3 kul, ada juga surah disebut surah Ayatul Kursi pun boleh kita amal. Tapi di sini saya membaca surah 3 kul. Adab tidur yang kelima ini, tuan-tuan, amat penting, ya. Amat penting bagi kita jika kita ini ada masalah selalu kena himpit. Mungkin tuan-tuan puan-puan pernah alami ketika tidur seolah-olah seperti dihimpit oleh lembaga ataupun makhluk halus yang tidak kelihatan. Jadi adab yang kelima ini amat penting, iaitu sebagai di antara ikhtiar kita untuk mengelakkan gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Sebab kadang-kadang pernah kita, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun pernah merasainya, iaitu ketika kita tidur, kita seolah-olah dihimpit, ya, oleh satu makhluk halus ataupun lembaga yang gaib tidak kelihatan di kalangan jin dan syaitan, hingga menyebabkan kita sukar bernapas dan kadang-kadang kita ingin menjerit ataupun kita menjerit, tetapi orang kanan dan kiri kita tak dengar, tak mendengarnya, padahal kita telah sekuat hatinya menjerit. Kemudian kita seperti memandang, tetapi orang lain tak nampak kita. Kadang-kadang kita nampak mereka, tapi kita tak dapat ditolong. Kita tak dapat ditolong oleh orang yang berada di kiri kanan kita. Contoh, kalau dia isteri, suaminya tak dengar jeritannya. Kalau dia suami, isterinya tak dengar. Kalau dia adik, abang tak dengar, ayah tak dengar. Bahkan dalam rumah tu tak dengar. Kita menjerit sekuat hati. Inilah dikatakan himpitan daripada makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Jadi hadis ini tentang adab yang kelima ini, iaitu membaca 3 kul, ada disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jom kita baca hadis itu. Bagaimana hadis itu, insya-Allah kalau kita amalkan, kita dapat tidur dengan lena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Ya, ini adab yang kelima ini, cuba tuan-tuan, insya-Allah. Jom kita baca hadisnya. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffiyati thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi
wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrah. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW jika baginda berbaring ke tempat tidurnya pada setiap malam, baginda akan menadah tangan kemudian menghembuskan kedua tapak tangannya, lalu baginda membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda akan menyapu dengan kedua tapak tangannya ke tubuhnya, bermula dari kepalanya dan wajahnya, kemudian bahagian tubuhnya. Baginda melakukannya sebanyak 3 kali. Adab yang keenam, berbaring di lambung kanan dan menghadap kiblat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'ak fatawadda wudu'aka lis-shalah, summa taji' ala shikkikal ayman." Maksudnya, apabila kamu pergi ke tempat berbaringan kamu, maka hendaklah kamu wuduk seperti kamu wuduk untuk salat, kemudian berbaringlah di lambung sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketujuh dan yang terakhir, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita tidur. Sekurang-kurangnya doa yang ini, yang pendek dan ringkas pun memadai insya-Allah. Doanya, Allahumma biismika ahya wa amut, Allahumma biismika ahya wa amut, Allahumma biismika ahya wa amut. Maksudnya, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Alhamdulillah, moga-moga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita amalkan bersama. Dan juga moga-moga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi manfaat kepada kita. Moga-moga kita menjadi insan yang soleh dan insan yang solihah, yang sentiasa menjaga adab, ya, daripada adab bangun tidur hingga tidur kembali. Sekian dulu untuk kali ini. Kita akan bertemu di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.